Memang soalan differentiate. Soalan differentiate each of the following by using. Ada perkataan by using. By using the first principle. Maksud dia, kamu tak boleh differentiate terus. Kalau di sekolah kan kamu dah belajar kan. Jadi kalau differentiate dapatlah 2x kan. Tapi tak boleh tulis jawapan terus 2x. Sebab soalan dia differentiate tapi by using the first principle. Okay, maksud dia mesti gunakan formula ni. Mesti gunakan formula ni. Formula ni cara nak guna kamu kena tengok balik video. Okay. Jadi untuk permulaan kalau kita jumpa soalan differentiate by using the first principle, mesti gunakan formula yang menggunakan limit h approaches 0. Jadi formula ni. Kena kamu tengok balik video bagaimana cara nak guna. Okay. Okey, maksudnya kalau kita jemput soalan f ni dia beritahu f is differentiable at x equals to a. Maksudnya kalau kita nak cari kalau kita nak tunjukkan f ni differentiable at x equals to a, jadi mesti gunakan formula ni. Formula ni, kita contoh. Okey, contoh ni contoh. Okey, contoh ni. Show that fx equals to cube root of x minus 1 is a continuous but not differentiable at x equals to a. Jadi, bila kita jumpa perkataan differentiable ni, maksud dia maksud dia kita kena tengok limit kiri dan kanan. Kita tengok limit kiri dan kanan. Ini soalan soalan 133 contoh 3. Okay, kamu kena kira, katakan yang pertama ni saya kira limit x approaches 1 from the right. Okay, jadi kalau kita ganti ni 1 kita akan dapat kosong. Okay, kemudian kita kira pula limit x approaches 1 from the left. Dapat kosong juga. Okay, maka kita dapat tunjukkan limit x approaches 1 exists. Okay. Okey, maknanya yang ini okey, jadi kamu kena ingat balik kalau kita nak tunjukkan continuous, ingat kita ada 3 step kan. Kalau kita nak tunjukkan f is continuous. Ini yang pertama ni. Ni maksud dia kamu kena tunjukkan yang pertama f1 equals to mesti define. Okay, jadi kita tengok f1 ini yang pertama ni. f1 equal to 0 maksud dia ini adalah define. Define. Kemudian yang kedua kita kena tunjukkan limit x approaches 1 fx like this. Okay. Ini dalam bab 8.3. Kita tengok balik bab 8.3. Limit x approaches 1 fx exists. Contoh macam ni lah. Okay, exists ni dia tak boleh kira itu je. Dia kena kira satu kiri, satu kanan. Sama tak nilai dia. Okay, jadi kita dah kira kiri kosong, kanan pun kosong. Maka kesimpulan dia ni maksud dia ni step yang kedua ni. Kesimpulan dia limit x approaches 1 exists. Dia sepatutnya sebelum x ini kamu kena buat equals to 0. Okay. Ni sebabnya buat tulis ni equals to 0 in bracket exists. Okay. Kemudian step yang ketiga, nak tunjukkan dia ni adalah continuous, kita mesti tengok jawapan yang pertama ni sama tak dengan jawapan yang kedua. Kalau kita tengok sini, okay, ni maksudnya step yang ketiga ni. Ni step yang ketiga ni. Maksud dia bila ni saya tulis f1 equals to limit x approaches 1 fx. Dia sama. Kan sebab jawapan yang pertama kosong. Jawapan yang kedua pun kosong. Okay, maka barulah kita buat kesimpulan fx is continuous at x equals 1. Ini soalan yang pertama ni. Soalan yang pertama. Faham tak ni? Faham tak faham? Hello? Sir, yang kat step nombor 3 tu kan dia samakan yang yang
X1 dengan X1 negatif tu kan. Ha. Yang tu dia salah letak ke yang 10 tu? 10 ni salah ni. Sepatutnya equals to 0. Ikut 0 kan. Ya betul. Salah. Okay. Tapi sebenarnya dia caranya kamu buat macam ni je. F1 equals to limit x which is 1. Kamu tengok je. Kiri sama dengan kedua ni sama tak? Kalau sama kamu letak je. Sama dengan. Letak je sama dengan. Kalau katakan yang pertama dapat kosong. Yang kedua saya dapat 3. Maka kamu buatlah F1 not equals to limit x which is 1. Untuk step yang ketiga ni. Tak payahlah kamu tulis macam ni. Oh, faham. Okay. Ini dalam punya cara ni lah. Tapi sebenarnya untuk kita mudah faham, sebenarnya yang ketiga ni kita cuma tulis. Yang pertama sama tak yang kedua? Kalau tak sama letak je, not equal. Kalau sama bagi tahu. Dia sama dengan nilai berapa? Nilai kosong. Apa dia macam ribet ni? Patutnya ni step ni, patutnya kamu tulis macam ni. Yang sebab F1 equals to limit x equals to 1 equals to 0. Sebab sama. Maksud dia step yang ketiga dah settle. Maksud bila tiga syarat cukup, baru kita boleh buat kesimpulan continuous. Okay. Ini soalan yang pertama. Kemudian soalan yang kedua, dia memang continuous tapi not differentiable at x equals to 1. Bagaimana kita nak tunjuk? Dalam final exam ada dua soalan. Sini kita tunjuk lagi. Okey, ini step yang berikutnya kita nak tunjukkan not differentiable. Yes, macam tu lah. Okey, maknanya kita kena kira sebab dia bincang ni kan, dia bincang non differentiable, maksud dia ini maksud dia differentiable tu maksud dia kita bincang equation. Maksud dia kalau kita tengok kalau soalan tu bermula dengan y sama dengan contoh. Maka simbol differentiate adalah dy dx. Kalau soalan tu bermula dengan fx, maka simbol untuk differentiate adalah f prime. Differentiable ni maksud dia disebabkan soalan dia guna fx, maka kita gunakan simbol f prime. F prime satu nilai a equals to limit x approaches to satu nombor fx tolak fa. Kamu tengok nota ni, x minus a. Okey. Kita gunakan formula ni. So limit x approaches to 1 from the right. Okay, maksud dia saya akan ambil ini. Ini formula apa ni? Ini fx. Fx tolak f1. Okay. F1 yang 0 tadi. Bahagi dengan x tolak a. Sebab kita bincang ni. X tolak a. Betul ke? Sebelah kanan pun sama. Sebelah kanan pun sama. Dia menggunakan formula ni. Maksudnya fx tolak dengan f1. F1 tadi kan kosong. Dan bahagi dengan x tolak 1. 1 ni sebab a 1. A kita 1. Okay. So kita tengok. Kiri dengan kanan ni. Nanti bila kita kira. Kiri dengan kanan. Kira. Kita tengok yang sebelah kiri dapat positif. Sebelah kanan dapat negatif. Ya. Bila macam ni maksud dia. Limit. Disebabkan kiri dan kanan tak sama, maka kesimpulan dia does not exist. Sebab kiri tak sama kanan. Okay. Kanan nilai dia positif infinity. Yang kiri pula nilai dia negatif infinity. Tak sama. Bila tak sama, limit kiri kanan tak sama, kesimpulan dia the limit does not exist. Therefore, fx is not. Ni yang sebenarnya soalan saya tunjukkan ni. Not differentiable at x equals 1. Okay. Jadi kalau kita nak tunjukkan not differentiable, kita kena tengok f prime 1 dengan f prime 1 kiri dan kanan. Kita tengok exist atau marginal. Kalau exist, maka fx is differentiable at x equals 1. Faham ni? No? Faham ni? Boleh sir. Faham. Okay, so ingat
Sebab first topik ni 9.1 ni, kalau kita nak differentiate, kita masih belum guna cara sekolah lagi. Kita masih guna limit. Jadi mesti guna formula limit untuk permulaan. Kalau kita nak tahu, soalan tu dia mesti sebut, macam contoh yang pertama, differentiate by using first principle. Maksudnya mesti guna limit. Kalau kita nak tunjukkan not differentiable at x equals to 1, maksudnya kita masih guna formula limit juga, tapi guna formula limit yang kedua. Yang pertama tadi, h approaches to 0, formula yang pertama. Kalau yang macam ni, kita mesti guna formula yang kedua, muka surat 133. Okey? Okey, yang formula ni, find f prime a for the given value of a. Okey, contoh contoh ni saya nak gunakan formula muka surat 133 tadi. Formula ni tadi. Muka surat 133 f prime a, formula tu. Ni saya tulis dari f prime a. F prime a limit x approaches to 2, fx tolak f2. Ini formula muka surat 133. Maka nanti kita akan gantikan fx adalah 3x kuasa 2 tambah 12. Kemudian f2 maksudnya ambil yang ni tapi ganti x dengan 2. Yang ni sebab formula dia x tolak a asalnya. A sekarang 2. So x tolak 2. So kita menggunakan dapatlah jawapan. Okey, baiklah. Saya ringkas saja. Untuk kalau kita nak cari, ni basic rule of differentiation. Okey, yang pertama, yang pertama, kalau saya ada y sama dengan x kuasa 10. Ni yang paling basic lah. Kalau kita nak differentiate, ni kita ulang balik cara di sekolah. Sama je. Kita dah tak guna jenis kita. Kita guna yang terus. Okey, kalau ada kuasa, step yang pertama turunkan kuasa. Kuasa yang baru berkurang 1. Okey. Ni step yang pertama. Maksudnya, kalau kita jumpa soalan, kalau saya kembangkan ni. Kalau kita jumpa soalan, katakan y sama dengan 3x kuasa 10. Contohnya 10. Betul ni? Ada nombor sebelah. Sebenarnya kalau ikutkan peraturan, 3 ni nombor ni dia tak terlibat. Kita hanya differentiate yang ada kaitan dengan x ni. Maksudnya kalau saya nak buat, ikut kaedah asalnya, sebenarnya nombor ni tak terlibat. Kita hanya fokuskan kepada x kuasa 10. Differentiate x kuasa 10, kita akan ulang step ni. Kita turunkan kuasa, maka kuasa yang baru kurang 1. Tapi bila kita dah mahir, itu yang kita darab. Kan? Kalau kita dah main, kita turunkan kuasa. Dah turun kuasa, kalau ada nombor, kita darab. Kan? Tapi step sebenarnya, asalnya nombor ni dia tak terlibat. Kita hanya fokuskan kepada x kuasa 10. Okay. Kemudian kita tengok balik yang kedua pula. Peraturan yang kedua. Kalau kita jumpa soalan, y sama dengan bentuk macam ni. Square root. Bentuk square root. Itu ni kalau kita nak differentiate, yang pertama kita mesti tukar soalan tu dalam bentuk indeks, dalam bentuk kuasa. Kena buat macam ni dulu. Sebab kalau kita tengok balik basic differentiation ni, dia mesti dalam bentuk indeks, dalam bentuk kuasa. Okay, kalau nampak square root, kita kena tukar kepada kuasa. Macam ni, kuasa setengah. Bila dah bentuk kuasa, baru kita differentiate. Gunakan peraturan yang asal. Gunakan peraturan yang asal, turunkan kuasa. Sama je ni. Turunkan kuasa, kemudian kuasa yang baru kurang 1. Setengah tolak 1. Apa-apa? Negative half. Ya, betul. Setengah tolak 1. Ni, sama konsep ni. 10 tolak 1. Yang penting bila kita differentiate, kita mesti kurang 1 kuasa. Okay. Yang ketiga. Okay, yang ketiga, sama juga kalau kita jumpa y sama dengan 3 per x kuasa 2. Yang ni pun tak boleh. Kita mesti tukar ke bentuk y sama dengan 3x kuasa berapa ni? 3 kuasa berapa? Negatif 2. Ya, negatif 2. Dia mesti bentuk ni dulu. Dia tak boleh biarkan ni je.
Kena tukar bentuk ni dulu, barulah kita boleh buat dy dx. Dy dx. So saya turunkan kuasa. Ini saya ikut kaedah hiasan, saya ikut kaedah mahir darab. Turunkan kuasa, nanti 2. Kuasa yang baru, tolak 1 daripada kuasa. Mesti dapat negatif. Berapa? 3. So, itu jawapan dia, kamu kemaskan balik ni, tolak 6 per x positif. Selalunya jawapan dia tengok, kalau asalnya dalam bentuk per x kuasa positif, maka jawapan akhir kena bentuk yang sama juga. Okay. Ni paling cantik kita bentuk di sini. Ikut saran. Okay. Kemudian yang keempat, peraturan yang keempat. Kalau kita ada, saya buat lain. Fx equals to 15, contoh nombor. Nombor. Kemudian hati-hati, bila kita nak jawab differentiation, tengok soalan tu. Kalau y, mesti guna dy dx. Kalau f, kita guna f prime x. Ikut bentuk soalan. Jangan kita hafal semua jadi y dx. Jadi ikut soalan. Okey, ni kalau kita differentiate apa ni? Differentiate of constant. Apa? Kosong. So ingat, differentiate constant sebab kita tengok kat sini mana ada x. Kita sebenarnya kita akan differentiate yang ada x. Kalau tak ada kosong lah. Okay. So ini basic yang kita kena ingat lah. Kalau tengok nota ni banyak lah. Ini yang kamu boleh ingat, basic. Yang pertama, turunkan kuasa, kuasakan kurang 1. Kemudian pastikan soalan mesti dalam bentuk indeks. Contoh dia macam ni. Ini pun sama, mesti tukar dalam bentuk indeks. Baru kita boleh differentiate. Kemudian kalau nampak nombor, terus dia akan dapat kosong. Okey, boleh? So kalau X saja? Kalau ada x saja mesti. Tambah satu lagi. Katakan fx equals to, katakan saya ambil 4x. Contoh. Kan? F prime x. F prime x equals to, ingat nombor ni dia tak terlibat. Okay. Kemudian kalau kita nampak soalan tu dia hanya ada x kuasa 1. Nampak dia x kuasa 1, kamu hilangkan je x ni. Hilang aja. Maka jawapan dia adalah 5. Terus. Tak payah kita nak guna peraturan ni. Ni peraturan ni kita akan gunakan untuk kuasa 2 dan ke atas. Kuasa 2 selain daripada kuasa 1. Kalau kuasa 1, ambil je nombor sebelah ni. Hilangkan dia. So dapat 5. Boleh? Boleh. Okay. So yang kalau constant, kosong. Boleh. Kalau x saja, ambil je nombor sebelah ni. 1. Okey, kita tengok yang pertama. Fx equals to square root of 5. Ini apa jawapan ni? Apa jawapan? Kalau ikut peraturan tadi? 0. Yeah, 0. Sebab constant, ikut peraturan yang saya bagi tadi. Okey, kemudian Sebab dia ya betul. Okey, kemudian yang B pula, Fx equals to ada pula square 1 over square root of x plus 1. Okay. Yang ini ingat peraturan kita mana boleh biarkan macam ni, kena tukar x tambah 1. Kuasa berapa ni? Half. Negatif half. 1/2. Lepas tu adalah kita differentiate. Turunkan kuasa. Turunkan kuasa, ingat tak? Turunkan kuasa. Kemudian tolak 1 daripada kuasa. Dapatlah nanti. Ini kalau nak kemaskan dia, turunkan ke bawah jadi 1/2 kuasa 3/2. Ya, ataupun nak bagi asli nombor. Okey, kita tengok yang C lah. Cara C lah. Fx equals to 5x to the power of 3/2. Kemudian minus, nampak? Soalan biasanya dia akan bercampur-campur. Plus 3 square root of x. Ini contoh soalan C Okey, jadi ingat, yang pertama kita kena pastikan semua soalan ni dalam bentuk indeks. Jadi kita tak boleh differentiate dulu ni. Kita ubah dulu. Ini okey lah cantik ni, 3/2. Okey, ini akan jadi 6x kuasa berapa ni? Negatif 2. Ya, negatif 2. 3x to the power of square root. X. Kuasa berapa ni? 1/2. Ya, betul.
Bila dah semua dalam bentuk indeks, baru kita differentiate. Okay, so kalau ikut peraturan hari ini, kita kali je nombor, turunkan kuasa 3/2. Tolak 1 daripada kuasa dapat berapa? 1. Setengah tolak 1. Sorry, 3/2 tolak 1. 1. 1/2. Betul. Kemudian, tinggal ni kekal. Kemudian turunkan kuasa. X kuasa berapa? -3. Ya, betul. Okey, kemudian tambah dengan 3 ni tak terlibat. X turunkan jadi 1/2. X kuasa berapa ni? -1/2. Ya. So ini kita punya step. Ini kalau kamu buat ni P1. Maka. Okey, so kita akan dapat 15/2 X kuasa setengah. Tolak kali tolak tambah 12. Ni X kuasa negatif 3. Kalau nak letak di bawah pun boleh. X kuasa. Ataupun 12 X kuasa negatif 3 boleh. Ini akan jadi 3/2. 3/2. Ataupun saya boleh buat 3/2 X kuasa negatif setengah. Ataupun setengah ni saya keluarkan. Saya turunkan ke bawah. Turunkan bawah jadi X kuasa setengah. Yang X kuasa setengah ni kalau nak tukar dalam bentuk square root pun boleh. Pada berarti di sini ataupun kalau rajin kamu buatlah 15 punca X per 2. Kalau nak buat lah, kalau tak nak tak apa. Dia akan jawapan di atas. Okay, ini saya buat 3/2 square root. So macam tu lah. Okay. Jadi dia punya cara dia tak kisah apa jenis soalan. Step yang pertama sebelum kita differentiate, pastikan kuasa dia mesti dalam bentuk indeks. Semua dalam bentuk indeks. Okay, kemudian tengok kalau ada 5, kalau yang kaedah asalnya 5 ni kekal, saya turunkan kuasa, tolak 1 daripada kuasa. Kalau kita dah main, kamu ambil je 3/2 darab 5. Kalau dah main 3/2 darab 5, kemudian X ni berkurang 1 kuasa. Boleh. Kalau tak main, maksudnya 5 ni kekal, turunkan kuasa, X kuasa yang baru. Okey, sama juga ni, kalau dah main, kamu ambil negatif 2 darab negatif 6. So dapat 12. Kalau dah main. Kalau tak main, kamu kena buat ni, tolak 6, kekal, turunkan kuasa X, kemudian darab dengan X kuasa yang baru. Ini pun sama. Kalau tak main, maka 3 ni sediakan, saya turunkan kuasa setengah, kuasa yang baru kurang 1. Kalau dah main, ambil setengah darab 3 terus. Setengah darab 3. Dapatlah 3/2. Okay. So terpulanglah mana kamu nak guna. Contoh ke-6 tu, kamu akan start katakan saya ambil contoh ini, saya nak guna product rule. Tapi dalam exam dia tak bagi tahu ni nak guna product apa ni. Product rule ke, chain rule ke, dia soalan tak bagi tahu. Soalan suruh cari F1. Soalan yang pertama, Fx sama dengan X kuasa 2 tambah 2X 2X kuasa 3 tolak 5. Okay. Kalau ikut cara di sekolah, kamu akan start. Ini adalah U tu lah. Ini U. Ini adalah V tu. Macam ni lah kan. Kemudian V itu adalah yang ni. Betul? Habis itu kita akan differentiate. dV dx. Sama je sekolah ni, sama. Okay, kemudian saya akan ambil dV dx. Sama dengan apa ni? 6x kuasa 2. Kemudian gunalah formula. Ni dalam exam ni formula degree. Formula degree. Tengoklah formula muka surat 135. Kalau ikut muka surat 135, V darab U prime tolak U darab V prime bahagi dengan V kuasa 2. So kita ambil dah, V tadi apa? V adalah 2 kuasa 3 tolak U. U prime adalah ini. Sorry, tak salah. Betul lah.
U prime yang ni. U prime. U prime maksudnya yang kita dah ada. U prime tu yang di differentiate tu. Ni. Ni adalah U prime. Ni adik-beradik dengan U prime. Ni adik-beradik dengan V prime. V prime, bukan prime minister. V prime. Okey, ni mana nak? Okey, bagi belum lagi. Tolak dengan U. UX. Maknanya kalau ikut cara ni, kita bergantung kepada formula ni. Okay, V prime 6F. Nanti saya akan tunjukkan cara yang mudah. Mula ni kita layan dulu. V ni adalah yang di bawah ni mudah je. Kita ambil. Ni saya salah guna formula ni. Kita nak guna produk dulu kan? Terlebih semangat. Kita guna produk rule. Sepatutnya produk rule kita macam ni. Muka surat 135, produk rule tu je tu. So F prime X, saya gunakan ni. V U prime tambah dengan U V prime. So itu lebih semangat. Okay, V kita adalah 2X kuasa 3 tolak 5. Darab dengan U prime 2X tambah 2. Tambah U kita adalah yang ni. X kuasa 2 tambah 2X. Darab dengan V prime. V prime yang ni. 6X prime. Mana gambar X prime yang ni? Ni gambar X prime yang ni. 2X kuasa 3 darab 2. Dapatlah 4X kuasa 4. Ambil ni lagi. 2 kuasa 3 darab 2. Tambah 4X kuasa 3. Boleh? Boleh. Kemudian tolak 10X. Tolak 10. Ini dah sabar sikit ni. Dia banyak kecil sikit. Okay, tambah. Kemudian yang ni darab sini pula. Nampak sibuk sikit dah ni. Tambah 12X kuasa 3. Okay, kemudian kumpulkan mana yang kuasa sama. Ni kuasa yang sama ni kuasa 4. Kuasa 4 dengan kuasa 4 kat sini. Jadi jumlah ni 10 lah. Kita dapat 10X kuasa 4. Betul? Kuasa 3 pula. Kuasa 3 saya gabung yang ini dengan yang ni. Macam 16 betul? Tambah 16X kuasa 3. Kemudian kita ambil pula yang ni pula kuasa 1. Ada pasangan, so kita ambil. Ambil nombor pula. Nombor pun tak ada pasangan. Maksudnya lah kita punya jawapan. Okey, boleh? Boleh. Saya nak tunjukkan cara yang paling mudah. Yang saya buat tadi ni, kita terlampau bergantung pada formula. Kalau boleh, formula ni kita jangan ikut sangatlah formula ni. Okey, saya buat ni cara lain. Ni second method lah. Ni cara lain. Okey, kita salin bagi soalan ni. Fx sama dengan X kuasa 2 tambah 2X. Kemudian 2X kuasa 3 tolak 5. Yang ni saya tak nak guna formula. Kita hanya buat cara macam ni. Saya buat kotak ni. Kotak. Yes. Kan? Kita salin je yang pertama ni. Yang pertama ni adalah X kuasa 2 tambah 2X. Dah betul. Yang kedua ni adalah 2X kuasa 3 tolak 5. Okay. Jadi baris yang pertama ni kita salin soalan. Urungan yang pertama letak sini. Urungan yang kedua letak sini. Kemudian second row ni kita akan differentiate. Apa yang kita nampak ni kita akan differentiate. So differentiate ni dapat apa ni? X squared differentiate dapat apa? 2x. Lagi? Tambah? 2. Yes. Yang ni? 6x square. Square. Yeah. Okay. Kemudian bila kita nak jawab soalan, kita hanya darat silang je. Tas. Kita darat silang. Okay. Darat silang je. Jadi saya akan buat 2x kuasa 3 tolak 5. 2x tambah 2. Kemudian kita darat silang yang ni pula. Tambah x kuasa 2 tambah 2x.
nanti hasilnya dia akan dapat sama juga macam tadi. 2 atau sebiji kan? Yes, sebiji. Kan? Masa saya buat yang pertama tadi, saya kena bergantung pada formula. V yang mana, U prime yang mana kan? Kemudian U lagi darat dengan V prime kan? Kita bergantung sangat pada formula. Jadi kalau kita nak mudah, sebab soalan dia tak bagi tahu by using the product rule. So kita buat kaedah ni, boleh guna kaedah ni. Maksudnya step yang pertama, first row ni salin soalan. Gulungan yang pertama apa? Gulungan yang kedua apa? Dan second row ni kita differentiate satu-satu. Bila dah siap, kita akan cross multiply. Tak kisahlah mana dulu kamu nak buat, nak ambil ni dulu pun boleh. Ataupun nak ambil yang ni dulu pun boleh. Saya galakkan ambil sebelah sini dulu. Ambil sebelah kanan dulu. So darab. Dan tambah kan. Dan kita akan dapat gambar yang sama ya. Kita mau supaya dapat gambar yang sama. Kita guna cara ini, kita tak bergantung kepada formula. Soalan ni, given fx equals to 2x squared minus 4x plus 3 divided by 2 minus 3x. Okay. Kalau darat, kita akan gunakan product rule. Kalau darat. Okay. Kalau bagi, kita gunakan quotient rule. Ini kita mesti gunakan quotient rule. Quotient rule. Quotient rule. Ini ketua hasil bahagi. Sebab bahagi. Okay. Jadi kamu boleh gunakan, kalau nak guna formula, boleh gunakan formula muka surat 1.5 yang bawah tu. Ataupun nak guna cara di sekolah pun boleh. Sama je. Okay. Tapi saya galakkan guna yang kotak pun boleh. Okay. Saya tunjuk yang kotak ya. Okay. Katakan saya nak guna yang kotak ni. So, ubah kotak. Kemudian saya bagi. Yang pertama 2x kuasa 2 tolak 4x tambah 3. Yang kedua 2 tolak 3x. Ingat step yang pertama, kita ambil semua hubungan yang ada. Yang pertama letak kiri, yang kedua letak kanan. Walaupun dia bahagi. Dia sama cara dengan produk dulu tadi. Kemudian step yang kedua, kita differentiate. Differentiate daripada yang sini. So kalau kita differentiate ni dapat 4x. Gunakan peraturan tadi. Differentiate negatif 4x dapat apa? X per 1 ni. Kalau ikut peraturan tadi, dapat apa? Negatif 4. Negatif 4 kan? Maksudnya nampak je X, hilang X tu. Nombor tak payah. Kemudian yang ni bersama juga. Differentiate 2 dapat apa? Negatif 3. Kosong. Kosong. Ini akan dapat negatif 3. Okay. Kemudian kita sebenarnya nak cari F1X. Okay. Jadi sekarang ni kita mulakan daripada kanan. So saya akan buat 2 minus 3x 4x minus 4. Okey, disebabkan kita gunakan quotient ataupun kita tengok sini bahagi. Bila bahagi kita tolak. Kalau darab, produk. Kalau darab, produk. Guna produk tu. Tambah. Kalau quotient, tolak. Ataupun kalau nampak bahagi, tolak. Okey. Ambil yang ni pula. Ni. Bukan negatif 3 ni tak dapat. Negatif 3 dalam 2x kuasa 2 tolak 4x tambah. Okay, kemudian formula tadi disebabkan quotient dia ada tambahan ni. Tambahan ni dia tak terlibat dengan kita punya table, tengok je. Sebenarnya di bawah ni adalah 2 tolak 3x kuasa 2. Yang di bawah ni kita ambil je. Ni kuasa 2 je. Ambil daripada soalan kuasa 2 je. Untuk yang atas je kita guna kotak. Okey, kita guna kotak ni dengan cara mulakan daripada kanan. Kanan, darab silang ke bawah. Bawah, lepas tu tolak. Tolak sebab bahagi. Darab silang. Okey. Kita dapat jawapan ini sama. Maksudnya quotient dulu tu dia sampai sini je. Yang lain tu tak ada kaitan dengan quotient dulu. So kita ni expand je. So ini kita akan dapat 8x tolak 8 tolak 12x kuasa 2 tambah 12x. Yang ini positif. So positif 5
6x kuasa 2. Ini kena hati ni. Oh, tak. 12x. Tambah. Untuk yang di bawah ni tak payah expand. Di bawah. Di bawah ni tak payah expand. Kerana kamu jumlahkan, biasanya kita akan buat bermula dengan kuasa yang paling tinggi. Ini akan dapat negatif 6x squared. Okay, ini dah settle. Saya akan ambil x lah. 8 tambah 12. 20. 20 tolak 12. Tambah 8. Nombor pula. Tolak 8. Tolak 8. Tambah 9. Tambah 1. So, ini dengan 2 tolak 3x kuasa 2. Okey, boleh? Boleh. Okey. Kita tengok contoh yang ke-9. Boleh kita teruskan sikit lagi? Contoh yang ke-9. Contoh yang ke-9. Okey. Sebelum kita pergi contoh yang ke-9, kamu semua boleh notang. Katakan fx equals to 3x plus 1 to the power of 10. Kan? Kalau kita comparekan dengan yang sebelum ni, kita belajar fx x kuasa 10. Ini apa jawapan? Yang tadi saya bagi contoh ni, apa jawapan? Hello? 10x kuasa 9. So, Okay. ekor 9. Yang ni, kalau katakan dalam kurungan ni, saya anggap x. Saya anggap x. Maka kita akan dapat jawapan ni lah. Okay, jadi sekarang ni, kalau jumpa yang macam tu, ini f1x equal to. Okay, kalau saya anggap yang ni bukannya kurungan ni, saya anggap x. Maka saya akan buat turunkan kuasa. Maka kuasa akan jadi kuasa. Nampak tak? Bentuk sama kan? Bentuk dia sama. Tetapi disebabkan ini bukannya x, saya anggap dia x ni. Okay, maksudnya yang ni okey, kita ikut peraturannya ni. Cuma kita tambah sikit. Kita darab sikit. Kita differentiate in bracket ni. Differentiate in bracket je. Dengan pandang kuasa ni. Dalam kurungan ni. Ni kalau kita differentiate apa ni? 3. 3. 3 je. Ya, betul. Itu je. Yang satu. Maka itulah kita punya jawapan 30 3x tambah 1 kuasa 9. Selesai. Kalau ikut kaedah, yang ini kita mesti gunakan nama dia chain rule. Bukan chain rule, power rule. Power rule juga. Chain rule. Kita guna chain rule. Kalau ikut sini, kita mesti guna chain rule. Sebenarnya kita akan differentiate. Sebab dalam exam nanti, dia bukan namakan kaedah apa nak guna. Dia nak jawapan tu. Find f prime x. Okey, kita tengok contoh soalan 9 ni. Kita tengok contoh soalan 9. Nampak? Bila kita tengok contoh soalan 9, contoh soalan 9 ni, find the derivative of fx. Okay, betul. Soalan dia tak nyatakan pula nak guna kaedah apa ni. X kuasa 5 tambah 1 kuasa 3. Soalan tak bagi tahu nak guna kaedah apa ni. Maka kita akan differentiate. Okay. Maknanya saya akan turunkan kuasa. Jadi kurungan kuasa 2. Kita anggap ini macam X besar ni. Turunkan kuasa, maka turunkan kuasa, kuasa yang baru kurang 1. Okay. Bila sampai sini dia ada satu step tambahan. Sebab dia bukannya X, dia kurungan. Beza dalam kurungan ni dapat apa? Differentiate in bracket. Kita dapat 5 X to the power of 4. Yes. Maka jawapan akhir dia adalah 15 X kuasa 4 kuasa 2. Sampai situ saja. Okay. Terima kasih. Chain rule. Chain rule tu muka surat 136. 136.
Okay, okay, katakan kita tengok sikit bagaimana nak guna chain rule. Ini kalau saya gunakan chain rule. Chain rule. Chain rule kalau kamu tengok formula tu, muka surat 136, dia adalah dy dx equals to dy du dx. Okay. Ini kalau kita nak tengok salah dari ni kan, ini katakan saya nak guna fx. Ini katakan saya nak guna juga chain rule. Saya guna sikit ni. Nak guna chain rule. Okey, yang pertama saya akan kita start dengan let u. Let u. Ataupun let. Okay, katakan kita ambil let u equals to, dalam kurungan je, x kuasa 5 tambah 1. Daripada situ nanti, kita akan dapat, katakan saya andaikan y lah y ni, saya anggap y sama dengan u kuasa 3. Betul tak? Ini saya andaikan u. Maka function kita yang asal ni dah jadi y sama dengan u kuasa 3. Betul tak? U kuasa 3. Yang ini kita akan differentiate u respect to x. Kita baca je lah. Differentiate u respect ke jiran sebelah. So penulisannya du dx. Kalau sebelah tu s, du ds. Okay, dia tengok jiran sebelah. Ini kita akan dapat 5x kuasa 4. Yang ini pula kita akan buat dy du. Boleh? Differentiate y respect to u. Sebelah. Jiran sebelah. Ini kita akan dapat 3u kuasa 2. Kemudian kalau saya ambil balik formula ni, saya boleh tulis dy dx ataupun saya guna formula, saya guna simbol f prime. Sebab sama dia f sama dengan kita ambil dy du. Okey, dy du adalah 3u kuasa 2. Dy du darab du dx ni, du dx 5x kuasa 4. Okay. Kemudian kita sebenarnya jawapan mesti dalam sebutan x. Maka u ni kena tukar. Kita dapat 3u x kuasa 5 tambah 1 5x kuasa 4. Kita memudahkan dapatlah jawapan dari 15x kuasa 4 x kuasa 5 tambah 1. Ini dia tinggal ya. Okay. Ini cara kalau kita tengah soalan kata by using the chain rule find the first derivative. Okay, maka inilah kaedahnya. Tapi biasa dalam exam biasanya dia tak bagi tahu nak guna kaedah apa, dia general je macam tadi. Macam kan soalan nombor 9 kan, find the derivative of. Dia tak bagi tahu by apa, by using chain rule, power rule, tak ada. Okay, so dalam exam kamu pilih lah. Kamu nak guna kaedah yang ni ataupun saya nak buat terus macam ni. Okay. Biasanya kalau soalan tu general, saya galakkan guna cara ni. Differentiate terus. Sebab cara dia mudah. Turunkan kuasa yang baru berapa, darab dengan ni. Ini tambahan. Differentiate in bracket. Okay.